A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua. Nama saya Nur Syafiqah Azwani binti Abdul Halim dan hari ini saya ingin kongsikan sesuatu dengan anda semua, di mana sering kita tertanya-tanya apakah amalan-amalan yang Allah suka, ataupun selalu ada orang tanya, Ustaz, Ustazah, apakah amalan-amalan yang kita boleh lakukan, di mana amalan-amalan itu paling Allah suka? Apakah itu, Ustazah? Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, amalan-amalan yang Allah suka ni sebenarnya banyak, terlalu banyak. Terlalu banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang amalan-amalan yang paling Allah suka. Hadis yang berbagai-bagai. Ada hadis yang cerita bahawa Allah ni paling suka sekiranya kita segerakan jenazah. Ada hadis yang cakap bahawa Allah ni suka sekiranya kita berpuasa sunat. Ada hadis yang cakap bahawa Allah ni suka sekiranya kita berbuat baik dengan anak yatim. Berbagai-bagai hadis yang banyak. So, makanya sebenarnya perkara-perkara yang Allah suka ni adalah semua perkara-perkara kebajikan yang kita lakukan. Apa itu perkara-perkara kebajikan? Kebajikan ni, amalan-amalan kebajikan ni adalah amalan-amalan yang baiklah, amalan-amalan yang mendatangkan kebaikan kepada diri kita, manfaat kepada diri kita, kepada orang lain, kepada orang sekeliling kita. Makanya semua perkara yang disebut di dalam hadis-hadis itu adalah semua perkara-perkara yang Allah suka. Maka pada hari ini saya bukanlah nak bercerita, nak berkongsi tentang semua, nak listkan semua perkara-perkara yang Allah suka tu. Cuma saya nak sentuhkan 3 perkara yang paling dekat dengan kita, paling dekat dengan kita, yang selalu kita remeh-remehkan, selalu kita sia-siakan. Perkara yang pertama adalah solat awal waktu. Solat awal waktu paling dekat dengan kita. Solat yang selalu kita buat. Solat tu kan doa. Solat itu adalah cara untuk kita bertemu dengan Allah, untuk kita bicara dengan Allah, untuk kita memohon, meminta dengan Allah. So, Allah suka kalau kita awalkan solat kita. Solat itu kan wajib. Maka dalam surah An-Nisa, potongan daripada ayat yang ke-103, ada yang menyatakan bahawa sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan buat orang yang beriman, diwajibkan untuk orang yang beriman yang tertentu waktunya. Maka solat itu adalah wajib untuk semua orang yang beriman, yang beragama Islam. So, kita kenalah awalkan solat tu. Kenapa kita kena awalkan solat ni? Kenapa? Okey, saya bagi satu contoh. Sekiranya kita ada kelas lepas Zuhur dah masuk. Lepas tu tiba-tiba Zuhur dah masuk tu, kita cakap kejap lagi lah aku nak solat, kejap lagi lah aku nak buat ni dulu, kejap lagi lah aku nak main phone dulu, kejap lagi lah. Tiba-tiba tengah-tengah main phone tu, tiba-tiba kita teringat, ya Allah, aku ada kelas pukul 3. Tiba-tiba teringat ada kelas pukul 3. Sudah. Lepas tu buatnya kelas tu sampai pukul 4. Dah tergesa-gesa solat kita, nak kena tunggu kelas habis. Lepas tu solat pun, Zuhur pun dah hujung-hujung waktu. Bila dah hujung-hujung waktu, kita pun semayang tak khusyuk lah. Kita memang semayang dalam keadaan tergesa-gesa lah. Maka, marilah kita sama-sama awalkan solat kita. Apa ya kebaikan yang kita dapat kalau kita solat awal ni, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian? Terlalu banyak sangat manfaat yang kita dapat sekiranya kita solat awal waktu. Yang pertama, hati kita tenang. Ya Allah, tenanglah. Tenang dalam solat juga. Sebab apa? Sebab kita awalkan solat kita. Nak dapat khusyuk tu pun mungkin senang. Bukan mudah kan kita nak khusyuk dalam solat ni? Tak semua orang dapat buat. Apa lagi yang kita boleh dapat kalau kita solat awal waktu ni? Diberi kejayaan. Kenapa pula kita diberi kejayaan ni? Dalam azan, saat kita diseru untuk menunaikan solat, muazzin selalu laungkan, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Marilah
menunaikan solat, marilah menuju kejayaan. Falahun adalah kejayaan. Allah dah suruh kita untuk menuju kepada kejayaan. InsyaAllah kita akan dapat kejayaan. Seterusnya kita akan dapat keredaan Allah. Dalam riwayat Tirmizi, Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, sesiapa yang awalkan solat dia akan mendapat keredaan Allah dan akhirnya akan mendapat keampunan daripada Allah. InsyaAllah sesiapa yang solat di awal waktu, awalkan solat dia, Allah akan beri keampunan, InsyaAllah. So, apa lagi? Jomlah kita awalkan solat. Yang kedua apa pula saya nak cakap ni? Yang kedua, perkara yang Allah suka adalah kita berbakti kepada ibu bapa kita. Dekat kan dengan diri kita? Sangat-sangat dekat. Ibu bapa kita sendiri. Allah suruh kita berbakti dan berbuat baik dengan ibu bapa kita sendiri. Betul ke ada Allah suruh kita berbuat baik, berbakti dengan ibu bapa ni? Ada. Dalam potongan surah Al-Isra ayat 23. Ada menyatakan bahawa Allah suruh kita berbakti kepada ibu bapa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang bermaksud, dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melain daripadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbakti, berbuat baik kepada ibu bapa. Makanya dalam surah Al-Isra ni, dalam perkataan pertama Allah disebut waqada. Waqada itu adalah yang bermaksud Allah telah memerintahkan kita. Bila Allah cakap Allah perintah ni, bermaksudnya wajiblah. Kita wajib berbuat baik dan berbakti kepada kedua ibu bapa kita. Macam mana ya kita nak berbakti kepada kedua ibu bapa kita ni? Macam mana? Alah, macam mana? Saya tak tahulah. Senang je sebenarnya. Kita tak payah pusing-pusingkan kita punya kepala. Tak payah fikir yang tinggi-tinggi. Cukuplah kita tolong mereka, ataupun time kita dah kerja nanti, ataupun ada yang sedang bekerja, tolong biayai apa yang patut, apa yang mereka perlu bayar. Tak pun setiap kali, jangan tunggu hari ibu sahaja, jangan tunggu waktu hari lahir dia sahaja. Berilah hadiah, tak kira lah waktu bila-bila, berikan dia apa yang dia suka. Itu pun dah salah satu cara untuk kita berbakti kepada mereka. Buat mereka gembira. Tak pun yang duduk jauh, selalulah kirimkan doa kepada mereka. Allahumma rfir lana zunubana waliwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunkanlah segala dosa kedua ibu bapaku dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka mengasihi aku sewaktu kecil. InsyaAllah. Tak pun nak advance lagi. Doa lagi, ya Allah, sihatkanlah tubuh badan mereka, permudahkanlah urusan mereka. Kan senang, kita doa je. Doa tu pun dah pun cukup untuk kita kirimkan kepada mereka. Tak pun kita sama-sama amalkan setiap pagi kita bangun hari-hari, sedekahkan Al-Fatihah kepada mereka. InsyaAllah, moga Allah menjaga mereka untuk kita. Apa kebaikan kalau kita buat baik dengan ibu bapa ni? Ya Allah, tuan-tuan dan puan-puan, banyak sangat kebaikan yang kita dapat. Sebab apa? Sebab redha Allah itu terletaknya pada redha ibu bapa. Bila kita buat ibu bapa kita senang, Allah pun suka, maka segala urusan dunia kita insya-Allah akan dipermudahkan, pintu rezeki kita pun akan dibuka. Dan macam-macam lah. Bila kita dah buat, mereka ni senang hati, dan of course lah mereka akan selalu doakan anak-anak mereka. Doakan kejayaan kita, keselamatan kita, kejayaan dunia akhirat kita. Doa seorang ibu itu kan tanpa hijab.
Maka marilah sama-sama kita membuat kebaikan dan membuat perkara-perkara yang Allah suka. Jangan kita stick pada satu amalan je. Janganlah kita anggap perkara yang Allah suka ni ada 3 je. Maka kita buat 3 je sebab itulah antara perkara-perkara yang Allah paling suka. Contohnya, kita ingat perkara-perkara yang Allah paling suka ni adalah solat 5 waktu. Kita pun buat solat 5 waktu je dah kita tak buat dalam benda lain, mengaji, berzikir, semua tu. Janganlah macam tu. So, perkara-perkara yang Allah suka ni banyak. So, semua perkara-perkara kebajikan, perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang mendatangkan manfaat kepada diri kita dan kepada seluruhnya, kepada sekeliling kita. Maka marilah kita sama-sama membuat perkara-perkara kebajikan. Dalam surah Ali Imran ayat 104 ada menyatakan yang bermaksud, dan hendaklah ada di antara kamu yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik serta melarang daripada segala yang salah. Dan mereka yang bersifat demikian adalah mereka yang adalah orang-orang yang berjaya. Nak berjaya ke tidak? Kalau nak berjaya, marilah kita buat perkara-perkara yang Allah suka. Maka itu sahaja perkongsian saya pada hari ini untuk anda semua. Marilah kita sama-sama perbaiki diri kita dan beramal sama-sama. Ayolah kita berbuat baik. Ayolah kita buat perkara-perkara yang Allah suka. InsyaAllah sama-sama kita perbaiki diri kita. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah, dan yang buruk dan khilaf itu datang daripada diri saya sendiri. InsyaAllah sehingga bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.